Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama mengerjakan solat maghrib berjamaah dan disambung lagi dengan tazkirah. Salawat dan salam sentiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung kajian kita. Pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan 3 daripada 14 hal-hal yang membatalkan solat. Pada pertemuan yang lepas kita sudah membaca 3 perkara. Kita akan sambung yang keempat pada malam hari ini. Wa rabi'uha an-nutqi bin nutqi biharfaini mutawaliyaini wa in lam yufhama. Kata Syekh Nawawi, kita menjelaskan kitab ini, solat dapat batal dengan sebab mengucapkan 2 huruf yang berturut-turut, meskipun 2 huruf ini tidak dapat difahami. Kalaupun pada contoh yang beliau berikan di sini adalah ka'an wa min dan lain sebagainya. Oleh itu, yang pertama adalah kaidahnya mengucapkan dua huruf. Mungkin 2 kata juga, kata beliau berdiri di sini, au kana li maslahatis salati ka qawlihi li imamihi qum. Kalau dalam bahasa Arab, kum tu 2 kata aja. Tapi kalau kita terjemah, berdiri. Ada katanya. Kum itu maknanya berdiri. Cuma kalaulah kita ucapkan di sini, maka tak sah solat kita. Kenapa kita batal? Fal butlanu fiha min jihati al-kalam. Kerana batalnya solat dalam perkara tersebut adalah dari sisi ucapan yang keluar. Jadi maknanya jika ucapan kita keluar ketika itu, maka batallah solat kita. Lalu bagaimana seandainya ketika kita mendengar orang berucap lalu kita tersenyum? Dikatakan wa kharaja bidhahki at-tabassum fala tabtulu bihi as-salah. Dikecualikan atas tertawa. Maknanya beliau ingin mengatakan tertawa, kalau ha 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 ha, itu maknanya batal solatnya. Tapi maknanya yang terkeluar daripada tertawa ialah tersenyum. Mungkin kita dengar, mungkin tak sedar kan,
Orang rumah balik datang rumah, alhamdulillah bang, gaji dah keluar, senyum. Lagi solat pula kita ya. Tersenyum kita. Maka tak membatalkan. Makna senyum itu tak ada masalah pun ketika kita solat. Kadang-kadang kita dengar bacaan imam sangat elok, kita faham bacaannya, kita tersenyum. Oleh itu ini mengucapkan dua huruf ya, hati-hati dalam solat. Kata beliau ditambahkan, walau ya, ubtuliya syakhsun binahwi su'alin daimin, jika seseorang itu berikan cubaan ya, dengan seumpama su'alin daim, batuk ya, ya, terus so, kita batuk ya, macam tu, bihaitsu lam yakhlu zamanun liwaqtin yasa'u as-salah bila su'alin mubtil, sekiranya tidak pernah kosong, maknanya terus dia batuk ya, satu masa pun ya, seukuran yang dapat memuat solat dengan tanpa wajib ya, dapat memuat solat dengan tanpa terbatuk, maka batal. Maknanya sepanjang time itu tak adalah kita sempat baca beberapa rukun, maknanya batuk sahaja, maka batal solat kita. Kesnya batuk. Kalau ada sempat masa macam mana? Kalau terpotong batuknya, kita baca lagi. Ya kan? Kalau kata-kata kadang-kadang kan orang tua berdiri terlalu lama, dia batuk. Tapi sempat juga baca. Maka si imam kena hati-hati dalam solat juga. Sebab kita kadang-kadang cepat-cepat makmum kita tak sempat nak baca, sebab dah tua dah. Oleh itu dia akan batuk. Maka falladhi yadhharul afu anhu wala qada'a alaihi law syafa ya, maka menurut pendapat yang zahir, maknanya yang jelas adalah sebenarnya diberikan kemaafan dan tidak wajib qada' baginya jika ia telah sembuh. Maka kalaupun setelah itu dia sihat ya, maknanya dia sihat, maka tak wajib pun dia qada'. Maka hati-hati juga kalaulah batuk berterusan. Maka ini kita kena hati-hati. Kadang-kadang ada juga yang kita hanya diam sahaja, maka kita usaha dengan mulut sahaja. Maka cukup yang kita mendengar oleh telinga kita sahaja. Ini agar kita terhindar. Au biharfin mufhimin, ataupun kalau tadi dua huruf, sekarang kalau kita sebutkan satu huruf tapi kita boleh faham maksud dia. Contoh di sini banyak ya. Sebab ni dalam bahasa Arab kan. Ya. Jadi maknanya dalam bahasa kita ya, biharfin mufhimin, contohnya kalau kita tengoklah ada budak-budak lari-lari kan di surau ke di masjid ke, kita kan lalu memberikan isyarat satu kata je, tapi mafhum kita boleh faham bahawa maksud dengan sebut huruf S tu itu maksudnya disuruh diam. Maka kena hati-hati. Seperti yang sebelum ini dia kata, kita bahaskan dalam solat bahawa kadang-kadang kita letakkan barang kita di depan, gitu ya. Nanti budak-budak lari, kita khawatir handphone kita terpijak ataupun spek kita terpijak dan lain sebagainya. Lalu kita katakan maknanya satu huruf tadi hanya bunyi huruf S. Itu satu je. Tapi mafhum, kita boleh faham maksud daripada kalimat itu adalah disuruh diam. Kalau dalam bahasa Arab contohnya adalah di sini kaki, wa'i, wafi, washi. Bahasa Arab ya, kalau dia kata qi, ini dari fi'il amr minal wiqayah, qi nafsaka minal halak,
Itu maksudnya adalah jaga dirimu dan jauhkanlah dari hal-hal yang membinasakan, yang menghancurkan. Maknanya ucapannya dengan satu kalimat, tapi mafhumnya hati-hati, jaga dirimu dari sesuatu yang membinasakan. Maknanya dalam bahasa Arab, kalau dia lalu sebiji, hati-hati, mungkin ada longkang, hati ada apa-apa, kita beritahu, jaga, hati-hati. Cuma kalau kita dalam bahasa kita kan hanya satu je, suruh diam dah, itu maksudnya. Maka contoh-contoh yang ada di sini semua dalam berbentuk bahasa Arab. Mungkin kita tak pernah mengucapkannya, maka saya tidak baca contoh-contoh yang dalam berbahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab wa yuqalu al hadis ya au ihfaz wa tadabbar, maknanya hafalkanlah al hadis, misalnya hafalkanlah hadis tersebut dan fahamilah. Itu dalam bahasa Arab. Satu kata tapi punya makna, dan makna itu difahami oleh si pendengar. Kan kita tak mungkin dicakap dengan budak-budak diam semua. Itu kan sudah berapa kata. Kita hanya memberikan isyarat. Lalu kata-kata musannif kitab Safinatun Najah diikat dengan kata-kata amdan, dengan satu huruf tetapi disengaja, amdan. Oleh itu kata beliau, qayyadal musannif zalika biqaulihi amdan, maknanya mengucapkan satu huruf dengan niat kita sengaja menyuruh dia agar diam. Kan kita bukan sahaja kata kita nak halau binatang kadang-kadang ya. Kita nak halau binatang. Maka ini kalaulah ada sengaja dalam dirinya ingin mengucapkan itu, maka qayyada al-musannif kalimata, penjelasan itu dengan kalimah amdan, sengaja, kita menyengaja dalam diri kita, ya. Ai hala kaunin natiqi amidan walau kana mukrahan ma'al ilmi bit tahrim wa tazakkar kaunuhu fis salah. Maknanya jika dia sedar bahawa dengan ucapan itu sebenarnya ditegah haram, tak boleh, maknanya batal solatnya. Ustaz, tapi kalau tak sengaja? Ini pula susah ni. Ya. Ma'a adamil amdi bi an sabaqa ilaihi lisanuhu au ma'a adamil ilmi bit tahrim. Dia tak tahu pun, dia tak menyengaja, dia tak tahu kalau seandainya dengan ucapan itu membatalkan solat, tak boleh mengucap lain selain ucapan-ucapan dalam solat, maknanya dia tak tahu. Oleh itu kita tak boleh selepas solat, tuan tak boleh bercakap macam batal solatnya, ulang solat. Sedih dia. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia tak tahu. Maka di sini dikatakan au ma'an nisyan annahu fis shalah fa in kana ma ata bihi kalaman qalilan urfan ya wa dubita bi sitti kalimatin urfiyah fa aqalla lam yadur. Maknanya kalaulah dia berucap kurang daripada 6, ya, dikatakan di sini bihi kalaman qalilan urfan, kata kita sedikit, ya, dengan 6 kalimat, minimum 6 kalimat, tapi dia tak tahu kalau tak boleh berucap, lam yadur, solatnya tak apa pun. Maka kita tanya betul-betul dengan tadi tuan tadi ucap tadi, dah tahu ke kalau tak boleh berucap? Saya tak tahu tuan, saya pun kerana bising lah orang tu dia. Maka ataupun saya terlupa, gitu. Maka kita tak boleh membiasakan kita menghukumi orang. Tak boleh biasa menghukumi orang, batal solatnya, tak sah solatnya. Ya Allah, dia nak solat pun sudah alhamdulillah. Itu. Maka bila lam yadur itu, ya, maka
tidak berbahaya, maknanya tidak membatalkan solatnya, in kana fi surati adamil ilmi bitahrim, dia tak tahu pun, ya, dia tak tahu bahawa haram hal sebegitu dengan ucapan tadi. Minimum berapa kata? Berapa kalimat? Ya, secara urufnya kebiasaan kita 6 kalimat. Tapi 6 kalimat tu banyak atau tidak? 6 kalimat banyak. Ya, 6 kalimat. Tapi masalahnya jamaah surau ni dah belajar dah, Ustaz. Tu dia. Dah tahu sekarang. Tu dia. Atau sebelum ni dah belajar. Ya, maka kalau dia tak tahu, itu juga qariba ahdin bil Islam, ya, dekat namanya baru masuk Islam misalnya, ai qariba ilmin bihi au nasha'a ba'idan, ya, maknanya dia baru masuk Islam, tak tahu apa-apa pun, baru syahadat, ucap syahadat. Dia datang ke surau dan sebagainya. Kita jangan terus apa namanya menjudge dia, kesian. Dia au nasha'a ba'idan 'anil ulama fayakunu jahilan, maknanya dia pun tak ada di sekitar dia ada orang yang alim, ulama, tentang keharaman yang menjelaskan kepada dia tentang haram begini, haram begitu. Tak ada, dia tak tahu. Maka di sini ma'zuran, ya, jahilan ma'zuran. Berarti maknanya yang boleh dimaafkan. Kerana dia baru masuk Islam. Jadi kita pun kena berpada-pada. Ingatkan. Maka bi khilafi man lam yakun kadzalika li taqsirihi bi tarki ta'allumi. Tapi Ustaz, kalau seandainya orang yang keadaan sebegitu, yang tadi baru masuk Islam, dia tak nak belajar, tak nak, bi tarki ta'allum. Ustaz, saya ni baru saya tak pernah tahu bacaan dalam solat, bagaimana dalam solat. Lalu ada pengajian di surau di sekitar tamannya, tapi tak nak pernah hadir. Apa katanya? Kalau tetap berucap juga dengan yang begitu, dikatakan bitar kita fayakunu ghaira ma'dzurin, maka orang yang sebegini tak diberikan kemaafan. Maknanya tetap salah dan membatalkan solatnya. Maknanya apa yang diminta sebenarnya? Kita belajar tentang apa jua yang ada di dalam agama kita. Banyak benda kita yang kita tahu. Maka ketika kita punya kesempatan, punya time, kita boleh duduk bersama-sama, kita kaji sedikit. Wa in kana katsiran urfan, kalau Ustaz secara kebiasaannya kita tahu ucapan tu panjang. Jangan makan nasi goreng saya di atas meja. Panjang tu. Ada. Wa dubita bi aktsar min 6 kalimat urfiyah darra. Kita tahu dah lebih dari 6 kalimat. Jangan makan nasi goreng saya di atas meja sebab itu masih panas. Dah sebelah lah. Ini bahasa, ya. Kenapa orang berucap-ucap itu membatalkan solat, ya? Li'annahu yaqta'u nazmas solah, ya, kerana dia memutus, ya, tatanan rangkaian solat. Solat tu semestinya baca ini, gerakan ni. Tapi dengan ucapan melebihi 6 kalimat yang tadi dia tak tahu, kita tahulah. Maknanya kalau kita dah tahu tu tak ada. Tapi kalau dia tak tahu lebih dari 6 kalimat, tetap dikatakan darra, berbahaya, membatalkan solat. Kenapa? Kerana dia yaqta nazmas salah. La wali anna sabaqa al-lisan wan nisyan fil katsir nadir. Kerana lidah kita berucap dengan ucapan yang banyak, ya, dan lupa dengan ucapan yang banyak, sedangkan kita sedang solat, itu perkara yang nadir, jarang berlaku. Allahu Akbar, ketika kita Allahu Akbar,
tadi aku masak air panas di di dapur, tolong matikan. Oh, panjang sangat. Ya Allah. Maka ini kena hati. Ini berucap. Ustaz, bagaimana dengan menjawab panggilan? Menjawab panggilan. Ya. Wa tahrumu ijabatul walidain fil fardi wa yajuzu fil nafli. Ya. Kalau ada ibu bapa, maknanya ibu bapa kita memanggil kita dalam keadaan kita solat fardu, jika kita jawab, tak boleh. Dalam keadaan solat fardu, menjawab panggilan ibu, panggilan bapa wajib. Solat fardu juga wajib. Maknanya ada satu keadaan, ada dua-dua wajib. Maka mana yang didahulukan? Yang dahulukan adalah yang dahulu kita kerjakan. Maka tak boleh kita menjawab panggilannya jika kita melaksanakan solat fardu. Jadi menjawab panggilan. Lalu bagaimana dengan solat sunnah? Ya. Wa tajuzu fin nafli, boleh menjawab panggilan, ya, ketika solat sunnah. Maka dipanggil misalnya dengan nama siapa? Ahmad misalnya. Ahmad, ibu memanggil, dia sedang solat sunnah. Ya. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, ada setidaknya 10 hak yang dimiliki ibu bapa kepada anaknya. Maknanya ada 10 kewajiban seorang anak kepada ibu bapanya. Lil walidi 'alal waladi 'asharatu huquqin. Orang tua, ibu bapa punya 10 hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, maknanya seorang anak punya kewajiban kepada ibu bapanya ada 10. Di antaranya adalah al-ijabatu inda'a, menjawab panggilan ibu bapa jika keduanya memanggil kita. Ya. Berarti maknanya dalam solat sunnah. Dalam hadis-hadis, kisah-kisah tentang Jurayj, mungkin pernah dengar tentang Jurayj. Itu ketika dia beribadah, Jurayj ini adalah umat sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh baginda ada seorang anak muda yang sangat rajin beribadah. Ketika itu dia sedang beribadah sunnah. Maka ibunya memanggil, Jurayj, ta'al, Jurayj sini. Sampai 3 kali ibunya memanggil, tak dijawab. Dalam hati dia berkata, Allahumma inni ummi am salati. Ya Allah, jawapan, apakah saya perlu menjawab panggilan ibu saya atau saya lanjutkan solat ini? Solatnya solat sunnah, ibadahnya ibadah sunnah. Sedangkan menjawab panggilan ibu bapa adalah wajib. Bimbang dalam hatinya. Panggil lagi, Jurayj, ta'al, Jurayj sini. Bimbang lagi, doa lagi, ya Allah. Allahumma, ya, ini ummi am salati. Saya menjawab panggilan ibu saya ataupun saya melanjutkan solat. Sampai 3 kali dia pilih, ya, saya sambung solatnya. Ini maka panjang riwayatnya. Ya. Nah, saya tidak panjangkan kisah ini, tapi maknanya, saya nak ambil iktibar di sini karena ibunya ketika itu berdoa untuk anaknya. Ya Allah, jangan mati Jurayj sebelum dia bertemu orang jahat. Akhirnya diuji Jurayj ini dengan seorang wanita. Ya. Maka
dalam kisah itu sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita solat yang kita laksanakan adalah solat sunnah, dan panggilan ibu bapa adalah wajib. Maka menjawab panggilan keduanya adalah lebih utama daripada meneruskan solat sunnah. Kalau telefon Ustaz, Allah, itu pilihan kita tu. Pada zaman moden ini sangat suka. Ada telefon misalnya daripada mak, mana kita pilih? Rapat dengan bos, jawab panggilan ibu, pilihan. Ya Allah. Maka tadi dijawab dikatakan sini tahrumu ijabatul walidain fil fardi. Tapi kalau di solat fardu tidak perlu dijawab, kerana dua-duanya sama-sama fardu. Maka tidak ada yang lebih fardu kecuali sama-sama dibatalkan oleh fardu yang lebih tinggi. Maka tadi kalau solat sunnah boleh, kerana yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Wa kharaja bin nutqi al-mubtili adz-dzikru wad-du'a. Ya, ini maknanya kalau ada orang tidak membatalkan itu dengan zikir dan doa, fala tabtulu bihima as-shalah. Maka kalau zikir dan doa tidak membatalkan. Ya. Illa an yukhatiba bihima ghairullahi wa rasulih. Kecuali jika ia membuat macam dialog. Ka qaulihi li'atishin. Ada yang ya, macam mana menjawab ibu bapa. Kalau solat sunnah sebaiknya dijawab, ya mak. Kalau solat sunnah kita batalkan solatnya. Kalau bapa panggil, sama, kedudukan mak dengan ayah setaraf. Dipanggil misalnya sedang solat sunnah, kena dijawab, kerana menjawab panggilan ibu bapa wajib. Sedangkan solat yang kita laksanakan adalah solat sunnah. Maka jika ada pertembungan yang wajib dan yang sunnah, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Boleh batalkan. Dia jawab panggilan ibu bapa dia. Ini dalam perbahasan yang sangat rumit, ya. Maka kena hati-hati. Kita kena tahu bahawa apakah kita sebenarnya tahu bahawa panggilan ibu bapa tu wajib atau tidak. Itu masalah lagi. Sebab kadang-kadang ibu bapa kita sedang nak baca buku kan, nak peperiksaan, betul tak? Kita nak peperiksaan, tiba-tiba ayah panggil. Yang ayah panggil tu minta bantu dia cuci motor je. Okay, kadang-kadang cuma menjawab panggilannya itu adalah wajib. Sama ada selepas tu dia bincang dengan ayahnya, ya boleh tak saya baca sekejap. Itu kisah lain. Maknanya menjawab panggilan ayahnya adalah tetap wajib. Allah. Ini yang kita kena perhatikan. Maknanya kita latihlah sedikit-sedikit. Okey tuan ya? Boleh ya? Okey, baik. Maka saya sambung dengan tadi ucapan yang membatalkan. Jika ucapan yang membatalkan itu berupa zikir dan doa macam mana? Maka tidak membatalkan. Tetapi jika zikir dan doa itu laksana kita berbincang, ya, ka qaulihi li'atishin aw limayyitin yarhamukallah, ya. Maknanya kan seolah-olah kita menjawab kalimat yang hacim. Ya, maknanya seolah-olah kita sedang bersembang dengan dia. Yarhamukallah ya akhi.
semoga Allah merahmati engkau. Ini berbahaya. Tapi kan ucapan itu macam doa. Begitu. Nah, maka di sini berbahaya. Maka berbahaya, ya. Bi khilafi yarhamuhullah fala tabtulu lintifai al-khitab. Tapi kalau seandainya ucapannya, ya, yarhamuhullah, semoga dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya merujuk pada diri kita sendiri, kita berdoa bentuknya. Jadi kalau sembang, semoga engkau awak bahagia. Gitu ya. Kan macam kita bersembang, yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Tapi kalau kita ucapkan yarhamuhullah, kan doa juga. Maka dikatakan sini fala tabtulu lintifai al-khitab, kerana tak ada macam tutur dalam dialog. Tapi ucapan kita kerana kita berlatih yarhamukallah, ketika orang hacim yarhamukallah, gitu kan? Maka ini berbahaya. Kerana kita tak pasti sama ada ucapan kita ini bertutur. Kalau bertutur berarti kan mengucapkan semoga Allah merahmati engkau. Berarti orangnya ada di depan, tak? Ada di depan. Seolah-olah sedang bertutur, bercakap dengan dia. Kalau hanya doa, yarhamuhullah, berdoa, merujuk kepada untuk dirinya sendiri, di dalam dirinya, semoga dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak batal. Cuma kerana lidah kita ini latah. Apa latah? Mana terus berucap je. Sebab kita berlatih kalau ada hacim, yarhamukallah. Gitu. Maka lebih baik kita diam. Cuma kita nak tahu sahaja jika ada yang berucap, sama ada ucapannya yarhamuhullah atau yarhamukallah. Kalau tak ada macam kita dialog, ya, kalau macam dialog batal. Tapi kalau tidak macam dialog, maka tak batal. Ini. Oleh itu, wa yusannu liman atasa, kalau adalah orang yang apa namanya, di sini bersin ke nama dia? Hasim. Kita apa namanya? Bersin. Bersin, ya. Maka disunnahkan bagi orang yang bersin ini, ya. Maksudnya yang sedang solat, ya, an yahmadallah wa yusmi'a nafsah. Boleh dia bertahmid kepada Allah, berdoa, ya. Wala tabtulus salatu bisukutin tawilin walau bila udhrin. Ini kes yang berbeza. Tadi ucapan, maknanya kalau tadi ucap hacim, lalu kita berdoa alhamdulillah, ucapan tu itu masih tidak. Tapi untuk dirinya sendiri, ya, maka tidak membatalkan. Tapi kalau macam kita bersembang, maka batal, ya. Lalu bagaimana jika seandainya orang yang solat ni diamnya lama, diamnya cukup lama, selama itu adalah rukun yang panjang, walaupun, ya, walau bila uzrin, maka di sini tak batal, ya. Bisukutin tawilin walau bila uzrin, diam tapi lama. Oleh itu, kenapa Ustaz dalam ucapan lafaz zikir dan doa tak membatalkan? Oleh itu, dalam ucapan tasbih misalnya, tasbih, kalau ada imam yang salah, macam mana kita nak ingatkan? Subhanallah. Betul tak? Bacaan ketiga itu bukan itu, kan? Tapi maknanya ada bacaan tasbih. Maka bagi lelaki boleh berucap begitu. Kalaupun perempuan, dia kan dengan pelan sahaja. Maknanya kita nak beritahu bahawa, ya, kita ucapkan subhanallah, beritahu si imam bahawa ada yang tertinggal. Semestinya tahiyat awal,
Tapi imam terus nak berdiri. Makmumnya sudah aware. Subhanallah. Ada tak mungkin makmumnya sedang sedang sujud. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika imamnya naik, dia ikut nak gerak. Subhanallah. Betul atau tidak? Ini maka ucapan begitu tidak membatalkan. Maknanya az-zikir wa du'a itu tidak membatalkan. Itu yang keempat. Ya Allah, sudah berapa ni? Sudah 826. Baru tambah sebiji je. Ya. Baru tambah satu je yang membatalkan. Cuma kes ini berlaku pada kita. Itu. Ya Allah, banyak benda yang mungkin kita syak. Gitu. Wa khamisan bil mufattiri ay lis-saimi amdan litala'ubihi. Ya, maknanya solat batal sebab perkara yang membatalkan puasa. Apa ni Ustaz? Solat batal disebabkan yang membatalkan puasa. Ya, ka'an adkhala 'udan au nahwahu, kita memasukkan kayu ke nasi ke dalam tekak kita nak makan. Kan? Makan membatalkan puasa tak? Membatalkan puasa. Maknanya sama kita masukkan sesuatu ketika solat tu, membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa juga membatalkan solat. Ya. Wa in qalla fi famihi au udhunihi, sama ada di telinga dia, mulut dia atau duburihi, ya. Wa in wasala li jawfihi, ya. Walau bila harakati famihi, mulut dia tak bergerak pun, masukkan telan sahaja. Kenapa? Li annal harakata wahdaha fi'lun yubtilu kasruhu. Ini seolah-olah gerakannya sudah banyak. Tangannya ambil nasi, masukkan ke mulut lagi, dia menelan lagi. Itu sudah menunjukkan banyakkan gerakan kita. Maknanya yang membatalkan puasa juga membatalkan solat. Oleh itu kata beliau, anna kullama abtalas saum, semua yang membatalkan puasa, abtalas salah, membatalkan solat, illal akla al-kathir, kecuali makan yang banyak, sahwan, tapi lupa. Ya, fayubtiluha, kalaupun kita lupa sedang solat makan nasi banyak lagi, batal solat, tapi kerana lupa puasa tak batal. Itu je beza dia. Ya, maksudnya semua yang membatalkan puasa membatalkan solat. Kalau lupa, kalau dalam keadaan lupa sedang solat, sebelah dia ada makanan sedap, dia ambilnya makan, maknanya batal solatnya. Tapi kalaulah kita makan dalam keadaan lupa, orang berpuasa tak batal puasa. Itu je beza dia. Ya. Ini. Ya. Wasadisuha bil akli al-kathir nasiyan. Ya, maknanya lupa. Ya. Amma idza akala qalilan nasiyan lis-shalah au jahilan tahrima dzalika fala tabtulu salatuhu. Kalau makannya sedikit, dia terlupa, tak apa, tak batal. Dia lupa. Itu kesnya lupa. Ya. Ya. Maknanya kalau amdan, amdan sengaja menelan, ini kesnya adalah lupa. Maknanya pada pertemuan yang lepas, di antaranya adalah kita kena membuang apa-apa yang ada di dalam, kan? Dan kita membuangnya, hari itu kita kata jangan membuang kalau di dalam satu masjid terus ke depan, ataupun ke sebelah kiri.
Asbab zaman sekarang orang ke sebelah kiri, nanti bekas nasi kita jatuh tempat sujud orang. Atau jangan pula ke sebelah kanan. Kalaupun kiri yang dibenarkan adalah di sebelah ni. Maknanya kalau dia sedar dalam keadaan solat, dia tahu rasanya adalah daging kari. Tu dia. Lalu dia menyengaja untuk ditelan sahaja, mubazir. Tu dia. Dia menyengaja makan. Kesnya kalau lupa. Ya Allah, lupa tadi kari sedap sangat. Kesnya lupa. Kalau menyengaja makan. Kalau sedikit sahaja. Ya, amma idza akala qalilan nasiyan lis-shalah, kalau lupa. Ya. Au jahilan, tak tahu pun tentang keharaman kalau menelan makanan yang sedikit itu. Ya. Fala tabtulus shalah. Ya. Ya. Kalau dipaksa Ustaz, sedih Allahu akbar. Makan ni, makan. Ya. Apa katanya? Bi khilafil mukrih fatabtulu salatuhu. Orang yang dipaksa juga tetap batal li nuzratil ikrah fiha. Ya, kerana jarang ada pemaksaan, dipaksa orang makan ketika dalam keadaan solat. Tu dia. Ya. Oleh itu, kalau ada sisa di dalam mulut asalnya daripada luar, ya. Kalau asalnya dari dalam, maknanya kan macam air liur kita. Betul? Kalau yang membatalkan puasa, kan kalau air liur kita sudah dikeluarkan, lalu kita masukkan semula, dia sudah benda luar daripada badan kita. Maknanya dia membatalkan. Sengaja. Tapi kalau memang dari asalnya daripada dalam, air liur, maknanya tak batal kerana asalnya memang dari dalam. Lalu bagaimana seandainya makanan yang baki ada di sela-sela gigi kita? Tu dia. Rasa sedap, rasa kari kan. Kalau gigi berlubang, lidah kita gerak-gerak gitu ya. Ternyata, wah, ini rasa kari tadi. Kari daging pula. Maka jika kita menyengaja, ya mengaja. Misalnya kalau tertelan Ustaz, tak sengaja. Kalau tertelan tak sengaja, ini maknanya masuk kategori nasiyan, terlupa, tak disengaja. Maknanya hukum tak sengaja ni memang ma'fu anhu dah. Tapi kalau kita sengaja, masih sedap, masuk telan je lah. Nak buang macam mana? Makanya pada pertemuan yang lepas, ketika kita membahas tentang beberapa yang yang tak elok dalam solat, maknanya kalaupun ada baki makanan, kita kena membuang sebelah kiri kita, jangan depan kita. Ketika kita solat, Allahu akbar, kena ke sini kita, atau ke sebelah kanan kita tak boleh. Kalau sebelah kiri pun jangan ke sebelah kiri tempat orang sujud. Maka disunnahkan apa? Ke sebelah bahu kita yang sebelah sini, makanan tu. Ini hal-hal yang begini, ya Allah, berlaku pada kita, ya? Berlaku pada kita. Sudah masuk waktu isyak, ya? Allah. Baik, kita baru sampai kepada yang ke-6. Kita akan sambung. Ini ada 14. Maknanya kita sedikit-sedikit dah, ya? Sehingga kita cuba boleh menghayati lagi apa sebenarnya yang membatalkan ataupun tidak, kerana ini banyak berlaku pada kita. Maka mudah-mudahan solat kita adalah solat yang sempurna. Kita berusaha semaksimum yang kita boleh. Kalaupun kita berjumpa dengan kawan-kawan yang memang tak tahu apa-apa, baru dia datang solat, tak erti pun apa-apa, kita kena ingatkan pelan-pelan. Kalau duduk di taman, kita tetap ingatkan dia, sila ikut pengajian, ada perbahasannya, macam-macam ilmu yang kita dapat, sama ada dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, ya, dalam tasawuf. Ada ya tasawuf di sini kajian ada, maknanya silalah ikuti mana-mana yang menurut kita bermanfaat bagi kita. Ataupun kajian tentang fikah begini, sila. Kalau kita nak belajar tentang ini, kita belajar bersama-sama.
Ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, astaghfirullahal azim min qaulin bila amalin. Ini saja yang boleh saya sampaikan. Kita baca tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.